Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, so today kita akan proceed dengan chapter 5, Writing Business Messages. Okay, so dalam chapter ini kita akan study tentang macam mana kita nak type atau kita nak write satu messages yang mewakili atau disalurkan di dalam bisnes. Okay, so adapting to your audience. Being sensitive to audience needs. Okay, so dalam mana-mana situasi komunikasi, okay, so audience atau pendengar adalah orang yang ditujukan sesuatu message, okay, dan juga kita nak dapatkan respon dari dia. Okay, so bila kita nak tulis satu info atau satu report atau mungkin satu macam bulletin kepada mereka, so kita kena tahu siapakah mereka. Okay, so yang penting adalah you attitude. Maksudnya you attitude ni adalah surat tu perlulah berkonsepkan kepada sesiapa. Kepada siapa? Maksudnya ditujukan kepada siapa? Okay, sama ada dalam bentuk write up atau dalam bentuk percakapan atau dalam bentuk penulisan. Okay, perlu ada orang kata kalau kita berniaga, term ni adalah target market atau target customer. Kalau business communication, target audience, siapakah yang target nak mendengar kita punya penulisan itu. So, penulisan yang biasa kita war-warkan dalam syarikat atau kita sebarkan dalam syarikat adalah biasanya berbentuk positif lah. Okay. So, kita kena elakkan tulisan-tulisan yang berbentuk negatif. Okay, kita juga kena ada euphemisms. Okay, euphemisms ni bermaksud euphemisms ni maksudnya berbentuk kalau misalnya um, mesej kita itu boleh mengundang memalukan orang ke atau menyentuh isu sensitif ke, kita patut gunakan bahasa yang berkias. Okay. Maksudnya kata-kata kita itu boleh terima pakai dan mungkin mengandungi unsur-unsur sedikit pedas lah. So dia jangan direct yang boleh memalukan setengah pihak. Okay. So seterusnya, okay, positive emphasize negative news without being negative. So maksud ini adalah contoh message yang biasanya kalau kita cakap agak kasar bahasanya, tapi kita boleh ubah dia pada bahasa yang lebih lembut dan boleh terima pakai lah. Okay. Contohnya, Haya, it is impossible to repair your laptop today lah. So kalau kita macam kita bagi customer kan, kadang kita hantar laptop kita kat satu kedai, bila cakap macam lah tak boleh buat lah hari ni, kita merasa macam alah down lah, apa kedai ni layan kita macam gini kan. Tetapi kalau kedai tu ubah ayat dia kata macam ni, okay, laptop ni mungkin boleh siap hari Selasa ke, atau mungkin awak nak pinjam laptop lain dulu ke sementara laptop awak ni dibuat. So kita pun rasa macam bagus lah kedai ni, dia layan kita bagus. Maksudnya dia bagi kita, yalah, kita tahu laptop kita tak boleh siap hari ni, tapi dia bagi kita macam anggaran lah bila boleh siap. Okay. So seterusnya, ayat yang kedua, we wasted $300,000 advertising in that magazine. So kita dah bazir ke 300,000 buat iklan dalam majalah tersebut. So kita sebagai salah seorang, mungkin kita yang membagi idea tersebut, kita akan rasa macam down. Terus kena pangkal macam ini, sedangkan benda tu macam kita tak tahu, selagi tak cuba tak tahu kan. So instead kita pakai ayat tu yang boleh menjatuhkan setengah pihak, menjatuhkan air muka setengah pihak, baik kita pakai ayat ni, our $300,000 advertising investment did not pay off. Let's analyze the experience and apply the insight to future campaign. So baik kita gunakan ayat yang macam pelaburan kita $300,000 hari tu kurang memberansangkan. So mari kita buat kajian apakah faktor-faktor yang menyebabkan perkara itu berlaku, dan kita buat inilah persediaan untuk mungkin di kempen di masa akan datang, macam itu. So maksudnya bahasa tu berkias lah. Tapi sebenarnya pemahaman di situ adalah pelaburan hari itu tidak berbaloi sebab tidak berjaya untuk capai kita punya sasaran, macam itu. Okay. So sebenarnya seterusnya kita ada positive criticism, offering criticism or advice. Ni berbentuk kritik atau nasihat sebenarnya. Okay. So kalau misalnya sebelum ni kita gunakan ayat, the problem with this department is a failure to control cost. So masalah dengan department ni adalah gagal kawal kos. So itu boleh menjatuhkan pihak orang yang mengelola department tersebut. Okay. So kita boleh tukarkan bahasanya, mungkin kita boleh pakai the performance of this department can be improved by tightening cost control. So maksudnya performance atau
pencapaian department ini boleh diperbaiki dengan pengawalan kos. So maksud bahasa itu berkiaslah sedikit. Okay. So seterusnya, you fail to provide all the necessary information on the previous screen. Awak gagal menyediakan semua informasi diperlukan dekat paparan. So maksud itu telah macam terus potong kan. Terus macam kasarnya. So kalau bahasa yang baik sikit, please review the item marked in red on the previous screen so that we can process your order as quickly as possible. So maksudnya sila semak semula permohonan anda, tengok mana bahagian bertanda dan juga perbetulkan bahagian bertanda supaya next time kami boleh proses order anda dengan cepat. Maksud berkias satu kita, maksudnya poinnya kat sini nak bagi tahu tak lengkap. Tapi sebenarnya instead of kita pakai bahasa kasar yang terus potong, kita boleh pakai bahasa berkias sikit lah. Okay. So seterusnya, positive emphasize offering personal benefit to comply with your appeal. Okay, ini maksudnya menggunakan macam effort daripada diri sendiri untuk membetulkan sesuatu. Okay. We will notify all credit reporting agencies if you do not pay your overdue bill within 10 days. So kat sini dia beritahu kami akan we will notify all credit reporting agency. Maksud kami akan war-warkan kepada semua agensi kalau awak tidak bayar pay bill awak, tak bayar bil awak dalam masa 10 hari. So maksudnya dia akan orang kata menutup kita punya peluang, macam kata macam blacklist kita lah. Okay. So kita boleh tukar bahasa kita kepada paying your overdue bill within 10 days will prevent a negative entry on your credit record. So kalau anda bayar dalam 10 hari, anda boleh elakkan daripada ada ni lah permasalahan berlaku di masa akan datang. Okay. So maksud boleh pakai bahasa yang molek sikit lah kalau kita nak notify orang atau kita nak bagi info dekat mungkin kita punya peminjam ke macam itu. Okay. So seterusnya ayat, I'm tired of seeing so many error in the customer service blog. So ayat macam kita mengeluh, macam kita sebagai bos kita mengeluh, aku dah penat lah tengok banyak sangat masalah dekat dalam customer punya service blog ni. Tapi kita boleh tukar kepada proofreading your blog's posting will help you avoid embarrassing mistake that generate more customer service complaints. So semakkan semula boleh dilakukan dekat kita punya blog untuk mengelakkan daripada customer complain di masa akan datang. So kita pakai bahasa yang berkias tu, jadi orang yang mencipta, membina atau menyumbangkan idea untuk dimasukkan dalam blog tersebut akan lebih positif, akan lebih motivated. Okay. So sebenarnya avoid negative connotation, use meaningful euphemism. Okay. So elakkan daripada menggunakan perkataan yang kasar atau perkataan yang macam boleh memalukan kepada perkataan yang berkias lah. Okay. So daripada menggunakan cheap merchandise, benda murah, baik kita pakai kita guna term benda berekonomi. Contoh macam kat Batabang punya tiket bersama jugalah. Okay. Apa ambil seat murah ni? Jangan ambil seat murah, cakap seat ekonomi. Okay. So kadang kita cakap satu benda tu macam murah, tapi sebenarnya bukan kemampuan semua orang. Orang akan rasa macam terhina ke kadang. Okay. So dan seterusnya adalah failing. Failing tu macam menggagalkan. Mestilah menggagalkan. Okay. So sebenarnya kita boleh tukar kepada underperforming, kurang memberansangkan. Okay. So fake. Fake tu macam barang tipu semua ni. So kita boleh tukar kepada barang tiruan atau imitation of fox. Okay. So seterusnya kita boleh gunakan bias free language. Bias free language ni maksudnya perkataan-perkataan yang kita gunakan mestilah tidak berbentuk bias atau berbentuk macam berat sebelah atau mungkin tidak balance. Okay, seperti macam gender, macam setengah orang kan kalau misalnya bercakap dengan perempuan macam baik, cakap dengan lelaki kasar je. Itu maksud dia bias free language lah. Maksudnya bahasa yang digunakan kalau misalnya cakap dengan perempuan baik, cakap dengan lelaki kasar, tak boleh lah macam itu. Seterusnya racist pun samalah, race, bangsa, etnik atau budaya, lepas umur atau mungkin disability, orang yang macam tak sempurna, kita hina dia atau mungkin kita macam pandang serong kat dia. Tak boleh macam itu. Okay, semua kita kena pandang sama rata. So kita kena elakkan daripada stereotype atau prejudice yang orang kata macam
pemikiran yang berat sebelah lah. Yang suka bagi perception yang macam, oh, ni kalau macam ni mesti tak boleh buat, ni macam ni mesti tak betul, ni macam ni mesti salah. Tak boleh ada macam itu. Okay. So seterusnya, ni antara contoh-contohnya lah. Okay, bahasa-bahasa dan juga perkara-perkara atau perkataan yang boleh mengelakkan daripada nampakkan kita yang berat sebelah. Contoh macam words containing man. Okay. So contoh macam man-made, hasil tangan lelaki kan, orang fikirkan, tapi sebenarnya kita boleh tukar kepada artificial ke, sintetik ke. Okay. Mankind ni maksudnya macam umat manusia atau manusia, boleh tukar kepada human race ke, atau people ke. Businessman kita boleh tukar kepada executive ke, business person ke, professional, supaya kita nampak macam kita ni tidak hanya berat kepada lelaki je, macam perempuan tak ada peluang, tak boleh macam itu. Okay. Seterusnya adalah menggunakan perkataan yang macam berasaskan wanita, kewanitaan. So ini akan menyebabkan mungkin orang lelaki rasa macam dia ni pihak perempuan je. Mungkin sebab bos kita ni perempuan, hanya untuk staff perempuan je dia beratkan. Kita kalau macam itu, kita kena ubah mindset bos kita tu. So daripada menggunakan perkataan contohnya macam actress ke, stewardess ke, kita tukar jadi perkataan actor, female actor ke male actor. Tu lebih elok sikit. Atau stewardess tukar kepada flight attendant, male flight attendant, female flight attendant. So itu macam ada perbezaannya lah kat situ. Seterusnya adalah special designation. Okay. So woman doctor atau male nurse. So daripada kita mention male atau woman tu, kita mention just doctor atau nurse. Contoh macam, oh, saya berjumpa dengan doktor tadi, doktor bagi tahu saya tak ada masalah. So better kita pakai macam tu yang general kan, daripada kita cakap, oh, saya berjumpa dengan doktor perempuan tadi, doktor perempuan tu bagi tahu saya tak ada masalah. Nanti orang akan macam ingat, kita ni agaknya memilih, kan, berat sebelah. Okay. So seterusnya, so daripada kita gunakan perkataan he atau she, okay, better kita gunakan perkataan yang merujuk kepada umum atau ramai. Contoh macam the average worker, okay, so is male. He, contoh macam kita elakkan daripada perkataan he sahajalah. Okay, so kita kena umumkan, jadikan daripada he kita tambah or she atau they, untuk elakkan daripada nampak di situ yang kita ni hanya mention pasal staff lelaki je, staff perempuan kita tak beratkan. Okay. Seterusnya, identifying role with gender. Okay. The typical executive spend 4 hours of his day in meeting. Okay. The nurse atau teacher, she, kita tukarlah. Most executive spend 4 hours a day in meeting. Okay. So instead of kita pakai his, kita buang his tu. Okay, kita umumkan dia. So nampak tak dalam ayat yang preferable tu, more executive spend 4 hours a day in meeting. So kita tak payah nak cakap his ke her ke, tak payah. Okay. So nurses and teachers, they, kita pakai they, tak payah pakai she. Dia nampak sangat bias. Kalau misalnya macam yang meeting executive tinggi semua macam kita taruh his, lelaki. Tapi kalau misalnya rendah kita pakai she. Tak boleh lah macam itu. Kita kena umumkan. Okay, semua orang ada peluang, semua orang ada hak. Identifying women by marital status. So kita tak payah nak lagi macam kalau asal perempuan je kita panggil puan, asal perempuan kita panggil puan, tak semestinya lah. Okay, kadang ada yang cik, kadang ada yang mungkin puan. Okay, so untuk gabungkan semua kita pakai je. Kalau misal ikut term English kita pakai nama sebenar je, tapi kalau nak hormat kita pakai miss lah, MS. Okay, so masa mak dia kahwin atau tidak kahwin kita pakai je MS, miss. Okay, next. So seterusnya dari segi racial atau bangsa atau etnik. Okay. So ini contohnya macam kita ada sifat perkauman atau sifat bangsa lah. Contohnya macam not surprisingly Tamako Denki excels in math. Alah, tak terkejut pun Tamako Denki tu excels dekat matematik. Okay, maksudnya kita buang lah not surprisingly ni, sebab nanti orang ingat macam kita ni racist. Macam asal budak Cina je kita akan ada satu mindset, asal budak India je kita ada satu mindset. Siapa lagi yang bising-bising yang menyebab gaduh tu, mak rempit lah tu. So kita ada mindset yang kita ni assume kalau mak rempit tu mesti kaki gaduh. Okay, sorry, itu bukan racial atau etnik, itu kita dah kumpulan yang lebih kecil. Okay, itu macam ni, alah asal mabuk je gaduh, pakai parang mesti India. Tak boleh lah ada mindset macam itu. Okay, semua orang ada perangai macam itu. So kita janganlah bersifat spesifik menghukum satu kaum sahaja.
Okay. So seterusnya age bias, ini menunjuk kepada umur. Okay. Shasha Sabri 19 has just joined as a baker. So kenapa kita nak kena judge by umur dia? Kita buang umur dia. Sebab kadang orang akan pandang rendah ataupun orang akan pandang serong sebab umur ni. So instead of taruh umur, tak payah taruh umur. Shasha Sabri has just joined as a baker. Okay. Seterusnya adalah disability bias. Disability bias ni maksudnya bias terhadap keupayaan seseorang. Disabled worker face many barriers on the job. So kenapa kita nak taruh disable tu? So kita akan buatkan dia rasa terpinggir, rasa kecil hati atau rasa judge seatas dia punya ketidakupayaan tu. Okay. So kita pakailah worker with physical disability face many barriers on the job. Okay. So instead of kita cakap orang yang disabled worker atau pekerja yang tak berkeupayaan ni, saya cakaplah pekerja-pekerja yang mempunyai kekurangan keupayaan untuk bekerja, okay, mempunyai banyak halangan dalam pekerjaan. So kita guna bahasa yang lebih lembut sikit, okay, supaya mereka tak rasa macam kita ni macam menghina mereka. An epileptic atau sawan, Nana has no trouble doing her job. So kita janganlah judge Nana tu macam, alah si siapa tu, si sawan tu, macam tu. Tak boleh. Okay. So kenapa pula Tracy kat sini? Okay. So kita, ni salah ni bukan Tracy ni, Nana. Nana's epilepsy has no effect on her job. So kita akan cakap lah Nana punya sakit tu atau sawan itu tak ada kesan terhadap kerjanya. Okay. So kenapa kita nak kena judge dia? Okay. Sama juga macam lah tu si gemuk tu, dia ni ataupun tu si mak ganja tu ni. Kenapa kita nak kena judge orang macam itu, sedangkan kita tak tahu orang tu betul atau tidak, apa yang kita assumekan tu. Atau mungkin kadang-kadang orang tu besar tapi orang tu lagi aktif daripada orang yang kurus, lagi sihat daripada orang yang kurus, kita tak tahu. Okay. So jangan kita bias terhadap orang kata saiz, rupa dan bentuk badan dia, macam itu. So seterusnya adapting your audience, controlling style and tone. So macam mana kita nak pastikan kita nak control style dan juga tone percakapan kita supaya boleh diterima oleh semua pendengar. Okay. So gunakan tone yang bersesuaian. Kalau dalam teks atau writing, dalam penulisan atau dalam teks, okay, perlulah menggunakan bahasa dan style bahasa yang boleh diterima pakai oleh semua orang. Okay. So tengok jugalah kalau kita tu tulis macam report, so kita nak tujukan kepada siapa. Okay, kalau tujukan kepada bos, mestilah berbentuk formal. Kalau misalnya info-info tersebut adalah info-info yang umum, mungkin kita boleh taruh sedikit unsur-unsur macam sedikit humor ke, atau mungkin berkiasan, berpantun ke, macam itu. Okay. So kalau preaching or bragging, maksudnya benda yang macam kita nak create attention orang atau kita nak tarik perhatian orang. Itulah berbentuk intimacy ke, humor ke, atau berbentuk macam orang baca tu orang macam ada emosi lah bila membaca sesuatu itu. Okay. So weeding out obsolete phrases. Okay. So kita kena betulkan jugalah bahasa-bahasa kita. Contohnya macam kalau kiri ni kita biasa pakai, contoh saya ambil beberapa kindly advice, tolong nasihat. So kita tukarlah kepada please let us know atau please let me know. So maksudnya inform dekat saya. Okay. So seterusnya macam attach please find. So attach please find maksudnya dilampirkan dokumen diperlukan, sila cari, macam itu. So kita kalau bahasa enclose is or I atau we have enclosed with, maksudnya di akhir email ini kami telah sertakan, macam itu. Okay, so then seterusnya mungkin saya boleh ambil satu lagi. Okay, permit me to say that atau pursuant to, atau in closing I like to say. So tak payah cakap perkataan-perkataan ni, terus je cakap apa kita nak cakap. Okay. So maksudnya contohnya macam sebagai penutup, okay, saya ingin sampaikan kita seharusnya bergerak bersama membangunkan syarikat. So tak payah nak cakap di akhir kata saya ingin ni, tak payah. Terus dia cakap, okay, saya berharap semua orang boleh bekerjasama, bla 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 bla, terima kasih. Macam itulah. Okay. So then seterusnya,
plain language. Okay, so kalau plain language ni gunakan bahasa yang mudah difahami dan bahasa yang mudah orang nak digest dan bahasa yang mudah untuk orang act atau orang respon terhadap sesuatu. Okay, so kadang-kadang orang malas nak baca tulisan atau bahasa yang merumitkan yang diorang kena translate. Diorang nak bahasa yang diorang mudah faham. So dia mudah faham, mudah baca, mudah faham dan juga mudah nak ambil tindakan. Okay. So seterusnya, use the right voice. Okay, so maksudnya ni awak gunakan bahasa atau gunakan suara atau gunakan intonasi yang betul. Okay, so aktif atau pasif. Kalau aktif maksudnya direct atau assertif. Maksudnya kita nak message kita tu ditujukan khas kepada siapa. Lepas tu mestilah berbentuk macam bukannya paksaan tapi berbentuk macam lebih meyakinkan seseorang untuk follow atau mungkin untuk mematuhi. Okay, itulah aktif. Kalau pasif pula dia lebih indirect. Indirect ni maksudnya dia lebih umum dan juga lebih diplomatik. Maksudnya maksudnya kalau orang nak komen apa-apa ke, orang nak bersuara ke, kita benarkan. Macam itu. Tetapi kalau misalnya aktif ni memang itu macam contoh macam berbentuk arahan. Kita nak bagi arahan kepada siapa dan mestilah dia berbentuk meyakinkan seseorang atau sebenarnya kita macam nak suruh seseorang itu follow arahan tersebut, tetapi bukan kasar, bukan pakai bahasa kasar. Okay, so kalau yang diplomatik ni maksudnya boleh berbentuk rundingan lagi lah. Maksudnya kalau kita nak bercakap dengan orang dan orang pun nak bagi respon, kita masih benarkan. Okay, so ni ada pasif dan aktif lah. Okay, so kalau misalnya macam dengan active voice to make writing more lively and direct. So maksudnya kita jadikan penulisan kita tu lebih hidup atau lebih menarik untuk orang baca. Kalau ayat yang pasif, the new procedure was developed by the operation team. Tapi kalau aktif pula, the operation team developed the new procedure. So kita boleh nampak tak dekat situ. Maksudnya kalau pasif tu kita cakap projek ini atau proses ini dibangunkan oleh tim operasi. Lepas tu itu berbentuk pasif. Tapi kalau berbentuk aktif, kita tengok dekat sini, the operation team. Kita terus mention siapa dulu develop the new procedure. Maksudnya siapa dan dia buat apa. Kalau macam tadi, apa benda dan siapa yang buat. So kita boleh nampak kalau aktif dia direct je ayat dia. So seterusnya kalau pasif, legal problem are created by this contract. So kita beritahu legal problem. Legal problem tu adalah apa? Dihasilkan daripada kontrak ini. Tetapi kita gunakan ayat aktif direct je. Di mana kita cakap kontrak inilah yang menghasilkan legal problem. Okay, so kita boleh nampak dekat situ apa yang menyebabkan apa. Kita jangan perkara ini berlaku disebabkan oleh apa. Macam itu. Okay, so kita boleh nampak ayat pasif dengan ayat aktif kat sini. So bezakan baca betul-betul Kalau ayat pasif maksudnya perkara yang berlaku disebabkan oleh apa. Tetapi kalau aktif pula, benda itu menyebabkan perkara ini berlaku. Macam itu. Okay, so seterusnya ayat aktif seterusnya. Ni kalau diplomatic focus on problem or solution ni masih menjurus kepada masalah dan juga cara nak menyelesaikan. Kalau ayat berbentuk aktif, you lost your shipment. Maksudnya awak kehilangan awak punya shipment. Tapi kalau ayat pasif pula, the shipment was lost. So kita nampak dekat sini, kalau aktif kita mention dulu siapa, lepas tu apa yang berlaku. Kalau ayat pasif pula, apa yang berlaku oleh siapa. Tu pun ayat tak pernah tu sebenarnya tu. Ayat patut lagi panjang untuk mudah faham. Tak apa. Kita tengok ayat yang kedua. Aktif. We are investigating. Maksudnya kita mention kita. Kita dahulu. Kita atau subjek dulu. Tengah mengenal pasti atau tengah menjalankan kajian the high rate of failure on the final assembly line.
Okay, kita tengah menjalankan kajian apakah yang menyebabkan kegagalan yang tinggi dekat mungkin pusat yang terakhir. Okay, final assembly line. Okay, kalau ayat pasif pula, the high rate of failures on the final assembly line is being investigated. Maksud ayat pasif kita tak ada tujukan dekat siapa-siapa. Kita nak cakap secara diplomatik lah, secara umum lah. Dia tak bagi tahu siapa yang investigate. Dia bagi tahu apa yang berlaku disebabkan oleh apa, tapi siapa yang investigate benda tu dia tak bagi tahu pun. Okay. So seterusnya, composing your message, choosing powerful word. Okay, kalau kita nak buat message atau kita nak asing satu message, kita kadang-kadang kita gunakan perkataan yang powerful supaya orang rasa yakin dengan message kita itu. Okay. Okey, baiklah, seterusnya apabila kita hendak menulis, untuk jadi seorang penulis yang berjaya, kita kena gunakan perkataan yang betul. Gunakan kata-kata yang betul, term-term yang betul dan juga term-term yang efektif. Efektif ni maksudnya term-term yang efektif untuk menarik perhatian orang untuk mendengar dan memberi impak kepada orang lah. Dan seterusnya. So seterusnya adalah kalau boleh kita gunakan perkataan-perkataan yang membawa maksud lah. So connotation atau denotation. So kita kena elakkan gunakan kata-kata yang boleh menyebabkan suasana yang akan menyebabkan suasana yang tegang lah. So kalau boleh kita pilih kata-kata yang buatkan semua orang rasa tenang dan tidak buatkan orang rasa macam tegang, fikir bukan. So kena elakkan daripada ni lah, gunakan kata-kata yang boleh menimbulkan syakwa sangka atau mungkin term-term yang buatkan orang rasa macam ragu-ragu, orang takut. So seterusnya adalah ayat pula, susunan ayat. So macam mana kita nak buat message atau tulis sesuatu message itu dengan menggunakan ayat yang efektif. So apabila kita menulis satu karangan atau satu info atau satu macam penulisan, so kita kenalah terangkan atau kita kenalah beratkan idea-idea kita tu lah. So apakah poin-poin utama, topik-topik utama. So dari segi penyusunannya, maksud macam saya pernah terangkan sebelum ni, di mana kalau kita nak buat satu penulisan, kalau boleh kita terangkan apakah poin utama dahulu, lepas tu penjelasan tentang poin utama itu, dan kita akan support dia dengan contoh. Dan juga penggunaan kata-kata dan penggunaan ayat tu juga kena betul lah. Macam sebelum ni saya bagi tahu, janganlah kita longgokkan semua poin-poin utama kita tu dekat satu perenggan. Lepas tu perenggan seterusnya baru nak huraikan, perenggan seterusnya baru nak contoh. Nanti orang akan keliru. Orang tak boleh nak relatekan. Contoh ni untuk poin yang mana, penerangan ni untuk poin yang mana, orang susah. Susah nak faham. Baiklah, seterusnya masuk pada chapter 6. Macam mana kita nak lengkapkan business messages. So revising to improve readability. So kita kena pastikan penulisan kita itu mudah untuk dibaca. Dan juga apabila orang baca banyak kali pun orang still akan faham jugalah. Kadang-kadang ada setengah penulisan, orang baca sekali, orang macam tak faham. Baca kali kedua, makin tak faham. Baca kali ketiga, bertambah-tambah tak faham. Kita kena elakkan daripada perkara itu berlaku. Kalau boleh, buat penulisan yang orang baca sekali, orang dah faham. So, untuk ayat yang cantik, ayat yang kemas adalah apabila dalam satu ayat itu ringkungannya antara sehingga 15 patah perkataan. Ada juga ayat yang memerlukan 15 hingga 25 patah perkataan. Ada juga ayat yang menggunakan lebih daripada 25 patah perkataan. Itu bergantung. So kalau ayat yang sehingga 15 patah perkataan ni adalah ayat yang pendek, yang memang orang senang nak proses dan juga orang senang nak faham. So kalau ayat yang 15 hingga 25 patah perkataan ni biasanya ayat-ayat yang menunjukkan hubungan antara idea. Contohnya macam hubungan antara poin, di mana poin 1 dengan poin 2 awak nak terangkan apa bezanya ke, atau apa persamaannya ke, atau apakah rentetan daripada poin 1 dan poin 2 tadi. Dan juga kalau ayat yang panjang ni, bila awak nak terangkan maksud sesuatu poin itu dengan lebih lanjut.
So dia memerlukan penceritaan yang panjang. So kadang-kadang perkataannya akan lebih daripada 25 patah perkataan. So ini adalah panjang perenggan. Okay, so kalau boleh bila kita buat penulisan itu berperenggan-perenggan. Okay, pastikan perenggan itu kemas. Okay, so orang senang nak baca. Biasanya dalam perenggan yang pendek, perenggan yang bersesuaian adalah satu perenggan lebih kurang 100 patah perkataan atau kurang. Okay, so kalau lagi pendek biasanya orang lagi boleh relatekan lah point tersebut, huraiannya dan juga contohnya. Kalau point tu terlalu panjang atau mungkin ayat dalam perkataan dalam perenggan itu terlalu panjang, akan menyebabkan orang kadang-kadang dah terlupa atau orang susah nak fokus. Sebab dia penjelasan terlalu panjang sangat. So kalau boleh kita ringkaskan biar dia jadi satu paragraf saja untuk satu point. Okay. So seterusnya, list dan bullet. Okay. So ada setengah penulisan dia tidak perlukan karangan yang panjang, tetapi dia perlukan list dan bullet saja orang dah faham. Okay. So list dan bullet ni biasanya kita akan tulis dalam bentuk list dan bullet ni untuk menerangkan tentang rentetan idea atau rentetan point. Maksudnya proses 1, proses 2, proses 3, proses 4 dan proses itu kita akan buat dalam bentuk point. Okay. Atau mungkin kita nak highlightkan main point. Okay, atau isi-isi penting. So setiap isi penting kita letak dalam bentuk bullet dan penerangannya barulah kita buat karangan di bawah bullet tersebut. Okay. Atau mungkin kita nak tunjukkan visual impact. Visual impact itu contohnya kalau kita nak buat macam ada arrow-arrow. Okay. Maksudnya daripada 1 dia akan bagi 2, 1 bagi 3, 1 bagi 4. So dia ada arrow-arrow, nampakkan ada visual kat situ. So dia perlulah dijadikan dalam bentuk list dan bullet. Sebab kalau tulis dalam karangan kadang-kadang orang tak nampak, orang tak faham. Okay. So skimming tu maksudnya nak memudahkan pembacaan. Okay, maksudnya orang sekali pandang orang tahu, oh macam gini rupanya proses dia. Oh ini rupanya senarai dia. Macam itu. Okay. Dan seterusnya kompleks topik apabila topik itu adalah topik yang rumit. Di mana kalau kita tulis dalam penceritaan mungkin orang susah faham, sebab itu kita buat dalam bentuk list atau bullet. Okay. Contoh seperti simptom-simptom. Okay, kadang-kadang orang nak tahu apa simptomnya. So kita tulis dalam bentuk bullet ni simptom-simptom yang akan kita hadapi bila kita terkena benda ini. Ni kita list macam itu. Okay. Dan juga list dan bullet ni juga memudahkan readers untuk kenal pasti kita punya artikel tu berkenaan tentang apa. Biasanya highlight dia akan letakkan dalam bentuk list dan bullet lah. Okay. Jadi dari pihak reader itu sendiri dia senang nak fahamkan kita punya penulisan itu tentang apa. So seterusnya adalah heading dan subheading. Heading ni maksudnya tajuk utama. Okay, subheading ni maksudnya sub-sub tajuk di bawah dia. Okay, so biasanya dia akan lebih tersusun, lebih teratur. Okay, so kalau topik itu topik yang besar dan bawahnya ada banyak pecahan-pecahan subtopik. Okay. So biasa dia akan ada heading dan subheading. Maksudnya heading tu biasa kita akan ceritakan tentang konten menyeluruh. Maksudnya isi menyeluruh tentang penulisan kita itu. Atau mungkin tentang satu topik besar itu. Dan apabila kita ada pecahan-pecahan kecil di bawahnya mungkin melibatkan pecahan-pecahan kumpulan yang lebih kecil. Contohnya macam kita nak cakap tentang generasi. Generasi ni ada banyak generasi. Jadi topik utama kita akan terangkan tentang apa itu generasi. Dan subheading kita akan terangkan apakah generasi-generasi kecil yang ada di bawah topik generasi itu. Itu adalah subheading. Okay. Dan biasanya dia berbentuk deskriptif. Maksudnya deskriptif ni macam penceritaan yang menerangkan tentang maksud sesuatu atau satu info atau satu fakta. Itu adalah deskriptif. Okay. Dan juga dia juga boleh bersifat informatif. Maksudnya bila kita nak bagi satu penulisan tentang info, so dia eloklah berbentuk heading dan subheading supaya orang senang faham. Okay. So biasanya kita akan organize dia dengan teratur. Okay. Lepas tu dia create attention. Maksudnya orang baca dia punya heading, orang dah tahu, oh ini adalah berkenaan dengan ni. Okay. So kat bawah ni adalah dia punya pecahan-pecahan lebih kecil. So orang boleh maksudnya boleh tarik perhatian orang untuk baca dengan lebih lanjut. Dan juga connection tu kalau boleh biarlah subheading tu ada hubungan dengan heading. Jangan subheading awak tu tiba menyimpang topik lain pula. So dia kalau boleh kena ada connection heading dengan subheading. So seterusnya editing for clarity and conciseness. Maksudnya kita akan edit untuk dapatkan message yang lebih clear dan juga macam mana kita nak pastikan
yang kita punya penulisan itu orang betul-betul faham dan juga orang rasa macam masuk akal. Okay. So, edit for conciseness maksudnya bila penulisan kita itu buatkan orang betul-betul faham. Okay. So, dia tidak memerlukan unneeded word and phrases, maksudnya kita buang. So, perkataan-perkataan tak perlu, frasa-frasa yang tak perlu yang mungkin akan buatkan orang rasa serabut, kita buang. Okay. So, perkataan-perkataan yang panjang, long words or phrases, okay, kita kena gunakan yang lebih simple, yang lebih mudah untuk orang analyse, fahamkan. Okay. Lepas tu kita kena buang juga redundant combination. Maksudnya kalau ada kombinasi-kombinasi yang macam perkataan berulang atau mungkin poin-poin berulang, mungkin kita boleh tukar. Okey, maksudnya kalau yang pertama tu kita dah cakap dah. Contoh kita cakap macam ni topik kita mungkin tentang Universiti Tenaga Nasional. So kat bawah dah tak perlu ulang lagi lah perkataan Universiti Tenaga Nasional, kita boleh cakap institusi ini atau mungkin organisasi ini. Orang faham lah ini tu merujuk kepada unit 10 tadilah. Okey. So, it is atau there are status. So, maksudnya kalau boleh kita buat penulisan kita tu macam start dengan it is ke, there are few times, there are many points, there are several action. So, maksudnya orang kata, oh dia nak menerangkan ada beberapa jenis. Jadi, orang boleh faham yang dia ada beberapa pecahan di bawah subtopik tersebut. Okay. So, seterusnya adalah producing a message. Macam mana kita nak hasilkan message kita. Okay. So, tadi kita dah belajar tentang penggunaan kata-kata yang betul, penyusunan ayat yang betul. So, macam mana kita nak pastikan rangka karangan kita itu buatkan orang senang faham dan juga senang analyse. Okay. Sekarang adalah proses untuk menghasilkan message tersebut. Okay. So, kita mestilah design kita punya penulisan itu. Okay, pastikan dia readability. Readability itu maksudnya boleh dibaca. Okay. So, ada penulisan yang terlalu berserabut, yang tulisannya bercampur-campur point. Lepas tu fontnya pun tidak sama. Font tu jenis tulisannya tidak sama. Saiz tulisannya pun tidak sama. Ada besar, ada kecil, ada sengit, ada tegak. Buat orang rasa macam serabut nak baca. So, kita kena elakkan benda itu. Okay. So, kalau boleh kita kena konsisten. Konsisten mungkin dari segi penggunaan fontnya. Okay. Penggunaan penyusunan bahasanya. Okay. Dan juga kalau kita gunakan present tense, past tense. Ni tahulah awak dah belajar dalam English kan. So, kena konsisten. Okay. Kena balance juga. Balance ni maksudnya kalau kita buat berperenggan-perenggan. Janganlah satu perenggan tu. Okay, contoh macam 50-60 patah perkataan. Tiba perenggan kedua, 300-400 patah perkataan. So, nanti orang akan rasa macam lah skip lain panjang ni. Macam pendek je lah. Tak balance kat situ. So, kita kena balance kan. Lepas tu, detail. Detail ni maksudnya kalau bahagian-bahagian yang memang memerlukan pendetailan atau pendalaman, so kita akan detailkanlah di bahagian itu. Okay. Bila kita kata ada poin utama, contohnya macam punca. So, punca itu orang nak tahu. So, kalau boleh punca tu kita jelaskan dengan lebih lanjut supaya message kita tu sampai kepada orang. Okay. Dan seterusnya adalah restrain. Restrain ni maksudnya restrain ni maksudnya terkawal. Okay. Maksudnya penulisan kita itu terkawal lah. Okay, dia tidak tergantung. Lepas tu setiap persoalan dijawab. Lepas tu setiap pertanyaan dijawab. Dan juga bila kata akan diterangkan di bawah, pastikan ada penerangan tu di bawah. Tak adalah orang tercari-cari mana ni, tak ada pun. Apa semua, jadi bukan orang tak terkawal bila membaca kita punya karangan tersebut. Okay. Dan seterusnya, kalau karangan kita itu atau info kita itu seelok-eloknya kita ringkaskanlah supaya orang mudah nak baca, penggunaan term yang mudah untuk orang baca. Janganlah kita merapu sepanjang-panjang macam kita tulis novel tu kan, dah jadi cerita lain pula, dah tak sampai dah kita punya message yang kita nak sampaikan tu. Okay. Seterusnya, okay, ni dokumen design ni normal lah. Okay, bila awak tulis dokumen dekat dalam Microsoft Word. Okay, bentuk-bentuk dokumen mestilah pakai kertas yang putih. Margin, kena jaga margin tu jarak antara tulisan. Lepas tu justifikasinya, maksudnya justification tu dari segi macam kalau kita buat penulisan kan, awak tengok karangan tu macam cantik je, bahagian tepi-tepi tu sekata je dia letak semuanya kan. Tu justification. Typefaces, type style, maksudnya dari segi font-font yang awak guna. Lepas tu macam mana awak taruh tulisan tu punya macam
jarak antara tulisan, jarak antara perkataan, font yang digunakan, style yang digunakan. Okay. Lepas tu kalau misal tajuk tu, saiz berapa awak pakai, karangannya saiz berapa awak pakai. Itu adalah semua style dan juga faces yang ada dalam penulisan. So ini adalah contoh format business letter. Okay, so biasanya macam ada tajuk, ada tarikh, lepas tu ada address, lepas tu station tuan atau puan, tajuk, tajuk kita kena ni lah huruf besar dan juga mungkin bergaris, lepas tu message-nya, lepas tu ditutup dengan complimentary close macam sekian, terima kasih, sign, bawah tu ada lagi nama daripada siapa kepada siapa. Ini adalah format business letter. Okay, dan mungkin ada lain sikit lah. Mungkin ada setengah surat, biasa surat rasmi syarikat ni mungkin dia tak ada yang letterhead stationery ni. Dia terus masuk pada alamat. Okay, so dia bergantung. Tapi untuk secara umumnya, beginilah, tak jauh beza konsep dia. Okay. So ni untuk memo pula. Okay, kalau memo ni dia tak ada alamat lah. Okay, dia memo title. Memo ni sekarang kalau orang dah moden sekarang, memo banyak hantar pakai email. Okay, atau memo dari syarikat. Okay, yang kita tulis dalam satu surat, kita print atas memo. Lepas tu memo tu akan kita hantar kepada siapa yang kita nak tuju lah. Okay. Kalau kepada umum, maksudnya kita akan scan dan juga email kepada umum, atau kita akan buat fotokopi, kita akan kasih kepada umum tertampal di notice board. Okay. So kena ada tajuk, lepas tu heading ni maksudnya tajuknya, tarikhnya, daripada siapanya, lepas tu message-nya. Itu adalah memo. Okay. So distribution your message, maksudnya macam mana awak nak sampaikan awak punya message, nak agihkan awak punya message ini. So untuk mengagihkan message ni ada beberapa perkara kita kena kenal pasti. Yang pertama adalah kos. Okay. So kalau awak nak buat dalam bentuk hard copy, awak kena pastikan kos awak tu dijagalah, jangan membazir. Kalau rasa surat awak tu macam hitam putih, dah hanya logo je berwarna, cuba awak tengok adakah perlu awak nak print logo itu berwarna atau tidak. Kalau misalnya rasa okey je hitam putih, kita print hitam putih, boleh jimatkan kos kan. Boleh jimatkan kos kan. Dan juga kalau kita tulis memo, setengah memo syarikat dia memang dah ada format surat yang berwarna. Maksudnya kat tepi tulis memo perkataan warna biru. Okay. So kalau misalnya kita nak hantar kepada ketua atau kepada bos memo tersebut, so kita bagi kat bos tu tulisan yang berwarna biru lah. Tetapi kalau bos nak beri kepada anak-anak buah dia, tak semestinya kena buat berwarna lah. Mungkin kita akan fotokopi hitam putih saja, di mana tu boleh menyematkan kos. Okay. So convenient ni maksudnya memudahkan. Okay. So kalau tengok sekarang ni kita nak bagi memo hard copy ni, rasanya macam nak menjimatkan kan, semua barang harga dah naik. So nak menjimatkan kos dan juga menjimatkan masa, kita gunakan email lah. Okay. Dan juga ni time constraint, masa kita nak dokumen kita sampai dalam masa yang singkat. So kita gunakan cara apa. Okay. Dan juga dari segi security dan privacy. Okay. Mungkin kalau kita print dan juga kasih dekat staff-staff, mungkin ada orang kata macam lagi cepat daripada email, sebab email tak semua orang buka masa yang sama. Mungkin ada orang tengah ada outstation ke apa, dia tak sempat nak buka email. Tetapi kalau kita print kasih surat kat dia, macam mana kita nak pastikan surat tersebut secure, selamat dan juga privacy, supaya orang tak tahu, mungkin orang luar tak tahu tentang perkara tersebut. Okay. So ni adalah perkara-perkara yang kita kena kenal pasti, kita kena ketahui sebelum kita distribute message tu kepada siapa yang kita nak kasih message tersebut. Okay. So alright, so that's all for this chapter. Okay, kalau ada apa-apa tak faham, jangan lupa awak boleh screenshot slide dan bagi dekat saya. Okay, so take care everyone, stay safe, assalamualaikum dan selamat sejahtera.